bukanlah kita bukan kata banyak. Jadi persekitaran kita tu ada saja yang orang kata dah tersangkut kan. Niat tu memang orang kata niat tu kadang-kadang tu dia ingin mencuba kan. Mencuba, tetapi tak sangka dengan mencuba tu lama-lama dia jadi macam sangkut. Dan sangkut tu kalau ketum ni kita kata kalau kata minum dia tak payah lama. Sebulan sudah. Kalau kita minum berterusan selama sebulan, lepas tu mulalah. Okey, mulalah dia mai tangkap sendi. Kalau tak minum dia tangkap kaki, dia tangkap kira bahagian sendi lah. Di mana kalau kita tengok bila kata dah tangkap sendi tu sekali saja bila kata minum saja dengan keadaan sikit tu hilang terus. Yang tu adalah tanda-tanda di mana dah sangkut dengan ketum ni. Tapi insyaAllah tuan-tuan jangan risau. Kalau kata yang baru minum setahun ke, 2 tahun ke, yang baru minum 4 tahun ke, yang tu tuan-tuan jangan risaulah. InsyaAllah mudah, sebenarnya mudah. Sebab apa saya kata mudah? Sebab di kalangan customer saya yang 10 tahun, yang 15 tahun, ada satu customer saya 20 tahun. Yang tu di dalam proses lah. Di dalam proses baru hari yang kedua. Kita kata hari ni baru hari yang kedua. Kita tengok nanti perkembangan dia macam mana. Di mana kalau dia yang tu first customer saya yang saya dapat lah 20 tahun. Saya jumpa dia, saya bersembang dengan dia, saya bercakap dengan dia. Jadi kita bagi penerangan, dia pun cuba. Bila kata dia cuba satu set yang pertama, semalam hari pertama pun dia minum, dia dah tak minum ketum. Saya pun terkejut jugalah. Saya kata kat dia, kalau boleh hari pertama tu, saya bagi tahu kat dia, kita tengok dulu setakat mana boleh tahan. Kalau boleh tahan, tak perlu minum ketum. Tetapi kalau kata dia duk mai sakit, duk mai duk jam sebab 20 tahun, okey, saya kata minum ketum sedikit. Tapi semalam alhamdulillah dia pun tak percaya kan. Dia kata 20 dia semalam saya telefon dia sebab semalam baru hari pertama dan itu adalah customer saya yang pertama 20 tahun. InsyaAllah kita akan guide. Okey, assalamualaikum. Sak pok sak. Sihat ke? Okey, assalamualaikum Muhammad Khalif Firas. Okey, Muhammad Khalif Firas baru dapat anak yang kedua, putri yang kedua. Tahniah mak oi. Anak yang kedua lah no. Macam mana anak, sihat ke? Kan? Ada main demam kuning ke? Kalau kata demam kuning tu bagi kalau boleh jemuk panas sikit lah. Tapi yang terbaik kalau boleh pergi cari susu kambing. Susu kambing yang original. Letak sikit kat mulut, insyaAllah. Panas tu dia bukan apa, panas budak ni, baby lah, kata baby ni. Kalau kata dia main kuning ni selalunya wajib lah. Jadi untuk kuning tu macam mana kita nak buat? Kuning tu untuk nak ni, bila kata dia minum susu kambing, tapi kita beri sikit lah. Dia tak nak cirit dah. Bila kata dia cirit tu, mana kata dia keluar panas tu, susut kuning tu dia akan turun lah perlahan-lahan, insyaAllah. Okey. Assalamualaikum Zani Ani Ari Q. Hai Zani, orang lama COVID lah, macam mana kerja? Tempat baru okey lah kot no. Okey. Assalamualaikum Danis Lokman. Waalaikumsalam. Ya, hari ni awal sedikit buat live. Sebab apa? Malam bertugas di malam hari. Jadi hari ni kita jalan siang hari lah. Kalau boleh kita tak mau bagi baru 4 hari dah buat live. Jadi orang tengok sunyi ni. Tu kita jalan jugalah. Okay, Assalamualaikum Nuzul Fikri Abdul Wahab. Nuzul Fikri, macam mana raya di rantauan? Tahun ni kita tak ada apa lah no. Jadi tahun ni kita kat kampung kira senyap lah. Tak ada buat bakar-bakar, tak ada buat BBQ. Assalamualaikum kepada semua lah yang menonton saya punya live ni, yang saya tak nampak muka tu. Assalamualaikum. Okey, Nur Azlan, terima kasih di atas tepukan. Okey, jadi kat sini kalau boleh baca komen baru syok. Kadang-kadang sebelum ni saya tak boleh baca komen. Yang tu yang saya pun naik heran juga.
Okey. Ni minta atas jasa baik tuan-tuan lah. Minta atas jasa baik tuan-tuan. Kalau boleh minta tolong share sedikit. Okey. Tuan yang handsome, apa fungsi jus? Oh, terima kasih Muhammad Firdaus. Dia hari ni bukan apa, rambut lah ni dia potong sikit dah. Dia potong bagi pendek sikit lah kan. Okey, rambut dia potong pendek sikit kan. Jadi dia nampak sikit ceria sikit lah, insyaAllah. Okey. Muhammad Firdaus Jalawi. Okey, kita terangkan sedikitlah mengenai dengan jus Harumai ni kan, fungsi dia buat daripada apa. InsyaAllah kita akan terangkan. Okey, terima kasih Muhammad Firdaus bila bertanya macam tu. Okey, terima kasih. Okey, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya. Okey, saya Zamir daripada jus Harumai untuk penawar ketum. Belum adik ambil jam sagi ayah senang nak bajet masa. Okey, saya Zamir ada jus Harumai untuk penawar ketum negeri Pulau Pinang. InsyaAllah kalau di mana-mana yang tuan ingin, bukan kata di dalam Pulau Pinang saja, di mana-mana saja pun kita boleh buat perhantaran. Nampak kita dah siap. Kita ada JNT. Nampak JNT. Kita dah siap JNT. Okey, kita tunjuk sikit. Nampak JNT. Tak apa nampak. Dia terkalih kot no. JNT nampak terkalih. Okey, kita ada pos laju. Semua siap dah. Jangan takut. Tuan-tuan di mana penghantaran. InsyaAllah kalau kata di dalam pulau ataupun di luar pulau, kita boleh buat COD. Di antara di Seberang Jaya ke. Okey, di Bagan Ajam ke. Okey, di mana-mana saja dia dalam pulau, insyaAllah di luar pulau, insyaAllah saya boleh buat COD lah. Tetapi kalau kata luar daripada Penang, kita akan buat perhantaran. Yang ni dia insyaAllah cepat. Dia jadi lambat sikit sebab apa? Mungkin musim raya. Jadi musim raya ni dia penghantaran dia tu dia jadi banyak sangat barang. Di mana kalau kita tengok pos laju kita dapat maklumat untuk penghantaran ke pos laju pun ada lebih kurang 1 juta parcel. Yang lambatkan terlalu banyak pos. Sekarang ni dia jadi slow sikit. InsyaAllah bila kata jadi slow sikit, dia jadi mudah untuk buat penghantaran. Saya sudah 10 tahun minum berapa betul saya perlu cuba untuk berhenti ketum. InsyaAllah kita akan cerita. Terima kasih Nur Azlan. Apa pun boleh tanya, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum Abdul Latif. Latif, teringin sungguh kita nak makan Sarawak. Mana Sarawak Durian ni? Okey. Jadi dekat situ kita cerita sedikit di mana seperti mana yang kita tengok komen daripada Muhammad Firdaus Jalawi, Tuan Firdaus. Okey, Tuan Firdaus dia nak tahu fungsi dia. Okey, pertama sekali kalau kita tengok sini, jus ni dia ada dua. Dia ada jus dan juga minyak. Okey, jus ni dia punya fungsi untuk banyaknya Latif. I love you too Latif. Thank you very much. Oh. Okey. Hentak Latif. Okey, jadi dia punya fungsi jus ni. Okey, jus ini dia dibuat daripada 44 herba. Di mana setiap satu herba tu dia bermacam-macam khasiat. Jadi dimasak, dia dijadikan dalam satu bentuk jus. Okey, di antaranya jus yang terdapat di dalam herba yang terdapat di dalam kita punya jus ni, dia ada tongkat adi, dia ada ubi jaga, dia ada dia ada daun pegaga. Lepas tu dia ada lancang besi, dia ada bermacam-macam lagi. Dia ada bermacam-macam lagi. Wah, Latif. Okey, dia ada bermacam-macam lagi khasiat herba, 44 herba dimasak dan dijadikan dalam satu bentuk jus. Okey, fungsi dia pula. Fungsi herba ni apa dia? Jus ni apa dia? Nampak dia tulis, dia botol dia macam mana kita nak tahu panduan, dia warna hitam, dia ada tulis jus. Okey, fungsi dia apa dia? Untuk mengeluarkan, menanggalkan, bahasa utama melekangkan. 3 bahasa dalam satu makna. Okey, apa dia? Dia akan menanggalkan getah-getah ketum yang terdapat di buah pinggang kita. Okey, jadi sebab tu kalau kita tengok sekarang ni ada customer saya yang 4 tahun, 5 tahun yang minum, lepas tu dia cuba untuk nak berhenti, lepas tu dah seminggu dah pun tak minum ketum tapi dia rasa sakit. Sebab apa dia rasa sakit? Sebab getah ketum tu masih terdapat lagi di buah pinggang tu.
Jadi bila kata getah ketum tu tak keluar daripada buah pinggang, dia akan rasa keselesaan. Dia rasa dia tak boleh pulih. Walaupun dia dah tak minum ketum, tetapi dia masih lagi tak boleh pulih. Sebab apa dia tak boleh pulih? Sebab getah tu terdapat. Tetapi fungsi jus ni, okey, dia apa dia? Dia fungsi menanggalkan getah ketum. Jadi getah ketum tu bila dia menanggalkan, itulah yang paling penting saya sarankan di mana kalau kita kata di mana perlu banyak meminum air mineral. Selalu semua customer itu sangat penting. Sebab apa? Air mineral ni dia punya fungsi untuk apa? Dia punya fungsi bila kita jus ni dah menanggalkan getah ketum, jadi dia akan keluar melalui air, dia akan keluar getah ni melalui empat cara. Okey, cara yang pertama dia akan keluar melalui semasa kita buang air kecil. Yang kedua, dia akan keluar melalui macam mana? Dia akan keluar melalui semasa kita buang air besar. Yang ketiga, macam mana? Dia keluar melalui muntah. Dan yang keempat, dia akan keluar melalui peluh. Sebab tu hari ni customer saya yang saya kata tadi 20 tahun, hari ni hari yang kedua, pagi tadi dia minum, tadi pukul 10 dia muntah. Saya kata tak apa, jangan risau. Untuk muntah tu tak perlu risau. Sebab apa saya kata tak perlu risau? Muntah tu, sebenarnya muntah tu dia keluarkan getah ketum tu. Yang kita mau. Bila getah ketum tu keluar, bermaksud dia ada tindak balas. Yang tu sangat penting. Okey, itu jangan risau. Dia akan keluar daripada empat benda. Sebab tu yang kita kata yang insya-Allah bila kata semua tu keluar, insya-Allah dia akan kembali pulih dan badan kita akan jadi ringan, sedap. Sedap dan padu. Okey, itu dari segi untuk jus. Okey, kita ada pula minyak. Okey, minyak ni dia buat daripada lemak pati kambing gurun dan juga herba. Dimasakkan, dijadikan dalam satu bentuk minyak. Jadi untuk apa? Untuk fungsi dia? Fungsi dia adalah untuk merawat dalaman dan paling sempoi dia apa? Dia akan memberi kekurangan kesakitan. Sebab tu orang yang boleh berjaya untuk berhenti ketum, sebab apa? Dia tak tahan dengan sakit. Insya-Allah dengan minyak ni, dengan izin Allah, kita kata dengan minyak ni untuk sakit tu dia akan jadi kurang. Dan ada dia tak rasa sakit tu. Sampai dia kan saya bagi tahu minyak ni dia punya fungsi dia ada dua fungsi. Fungsi yang pertama kita kena minum, fungsi yang kedua kita boleh sapu di tempat-tempat yang sakit. Okey, di antara selalunya dia akan sakit di mana? Di bahagian segal lutut, di bahagian pinggang, di bahagian bahu, di belakang tengkuk. Dia akan sakit di bahagian sendi-sendi. Kita boleh guna minyak ni sapu di bahagian sendi-sendi tu. Cara penggunaan, cara apa semua kita akan bagi tahu. Jangan risau. Selepas tuan ambil daripada jus kami, insya-Allah kami akan guide. Tapi apa yang paling kami suka feedback daripada tuan-tuan. Feedback daripada tuan-tuan. Contohnya tuan sakit, contohnya tuan tak lalu makan, contoh tuan tak boleh tidur, bagi tahu kami. Kita akan bagi tahu. Kita akan selalunya customer untuk hari pertama, hari kedua kita lebih sikitlah pantau. Sebab kita nak apa tahu? Kita nak customer kita follow kita punya aturan. Yang tu sangat penting. Sebab aturan di mana aturan kita selalu kita buat aturan sehari 3 kali dan paling penting kena minum air mineral. Sebab apa? Di kalangan setengah-setengah customer saya yang minum ketum sehari 5 bungkus, yang minum sehari 6 bungkus, ayak sejuk lah, kita kata ayak suam ataupun ayak putih, tak sentuh langsung dah. Dia tak biasa minum. Bukan apa, jarang sentuh dah. 2-3 hari sekali baru minum. Tetapi untuk proses ni wajib kena minum air mineral. Sebab apa saya kata wajib kena minum air mineral? Sebab dia jus ni dah tanggalkan getah ketum. Macam mana dia nak keluar, dia mesti kena minum air mineral. Macam mana pun sekalipun. Sebab tu di kalangan customer saya yang dah berjaya, kalau kata hari pertama minum jus ni, okey, apa yang dia nampak dari segi perbezaan dari segi apa? Semasa dia buang air kecil. Pertama dia akan rasa lawas. Sebab apa? Dia melawaskan kita semasa kita membuang air kecil. Allah, dia rasa punya sedap. Sebelum ni kencing, bila kencing, lepas kencing rasa nak kencing.
Jadi bila kata hari pertama pun dia dah nampak bila minum ni dengan air mineral bila kencing. Tapi saya bagi tahu dah, hari pertama kalau kencing tu memang berbau. Memang berbau. Sebab apa saya kata berbau air kencing tu? Dia adalah dia keluarkan toksik, bukan, dia getah ketum yang dah lama di buah pinggang kita tu. Kalau tuan-tuan tengok pun lah, kalau getah ketum tu kalau lama di buah pinggang, tak payah dia lama. Di dalam plastik, di dalam peti ais. Kalau kita tengok buah pinggang kita, buah pinggang pula. Kalau kita tengok getah ketum tu, dia jadi serupa macam mana kalau kita biar dalam peti ais seminggu ke, okey, ataupun 8 hari, 9 hari kita tengok plastik dia warna apa? Dia main nak warna hitam. Yang tu macam mana kalau duduk di dalam kita punya buah pinggang kita, dia dah berjadi bertahun-tahun. 4 tahun kita minum ketum, 4 tahun lah dia duduk dalam buah pinggang kita. 5 tahun kita minum, 5 tahun lah dia duduk di buah pinggang kita. Sebab itulah saya kata bila di kalangan customer saya yang bila kata minum melebihi 4 tahun, 5 tahun, dia rasa badan dia pun kadang-kadang dia rasa macam lemah. Kan? Lemah macam mana? Lemah jadi dahulunya kalau minum ketum, tidur ni orang kata pum sekali saja dia boleh bangun. Tapi sekarang ni kalau minum ketum, lepas tidur nak tidur lagi. Lepas tidur nak tidur lagi. Dia jadi macam tu. Sebab apa dia jadi macam tu? Sebab ketum ni, kesan ketum ni, orang yang minum ketum melebihi daripada 2 tahun, okey, orang yang minum, bukan saya nak ni, kebanyakan kalau kita minum ketum melebihi daripada 2 tahun, darah kita menjadi pekat. Kalau darah menjadi pekat, itulah yang paling kita takut, tuan-tuan. Sebab apa saya kata takut, tuan-tuan? Darah kita bila jadi pekat, apa yang paling kita takut? Pengaliran darah kita tak sempurna, di antaranya salah satu punca kita boleh kena serangan jantung. Sebab apa saya kata boleh kena serangan jantung? Sebab darah kita waktu tu dia pergerakan dia lambat. Masa jantung kita duk pam, tapi pergerakan darah kita lambat menyebabkan darah kita tu tersangkut, dia blok. Bila kata blok, darah tak sampai, yang tu kita boleh kena serangan jantung. InsyaAllah kalau boleh kita minta simpanlah, janganlah berlaku macam tu. Okey, kita betul tuan-tuan, saya bukanlah kata nak menakut-nakutkan. Kalau kita tengok tuan-tuan, kalau kata kita minum kuk sehari sebotol tuan-tuan, ada customer saya yang minum sehari sebotol, ada yang minum sehari setengah, 1 botol setengah. Bayangkan hari-hari kalau kita minum kuk tu berada di dalam badan kita. Pada pendapat setengah orang, dia kata bila minum kuk ni manis dia hilang. Sebab apa? Bila kita bubuh ketum, manis dia tak rasa dah. Tetapi tuan-tuan kena tahu, manis dia tu nak pi mana? Manis dia tu duduk dalam tu juga. Memang kita minum dah tak rasa manis, kita rasa sempoi. Tapi manis tu tak pi mana-mana. Manis tu dia duduk ada dalam tu juga. Bila masuk dalam badan kita, hari-hari kita tengok, bila lama kelamaan antaranya, dia boleh menyebabkan gangguan pada kita punya buah pinggang, boleh menyebabkan kadar kolesterol kita semakin tinggi, boleh menyebabkan kita terkenanya kencing manis. Okey, kepada yang sedang menonton saya punya live, Assalamualaikum. Siapa dia lagi yang menonton? Ramai bawah ni. Okey, Assalamualaikum Khairul Nazri Rengge. Ya, terima kasih menonton saya punya live. Okey, Assalamualaikum Ismail Ahmad. Terima kasih menonton saya punya live. Okey, tuan, jus ni bagi buang air besar ke? Okey, ada komen. Bawah ni. Okey, Assalamualaikum Hanafi Syaf. Ya, Assalamualaikum. Okey, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Alhamdulillah saya dah berhenti tu. Alhamdulillah Hanafi Syafi. Tuan pun terima kasihlah di atas pengakuan tuan. Di antara customer saya yang berjaya, tuan pun saya rasa pun minum berapa tahun dulu. Tapi alhamdulillah
Oh, bersyukur sangat-sangat pada Allah. Kita kata Tuan, hari itu saya perasan Tuan cuba satu set saja kan. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, kita kata, bila kata dah berhenti, kita rasa satu nikmat yang cukup seronok. Sebab apa saya kata cukup seronok? Sebab apa? Kita dari segi dari segi duit, kita rasa duit ada. Dari segi kesihatan, kita lama-lama kesihatan kita duk main perform, duk main cantik. Okey. Hanafi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Tuan Hanafi. Okey, Assalamualaikum Muhammad Hedi. Segak dah handsome Tuan kita hari ni. Oh. Kasih pendek lah. Kasih pendek sikit. Assalamualaikum Fakri Ikram. Fakri Ikram. Okey. Waalaikumsalam. Okey, Fakri Ikram membuang getah-getah ketum dari badan. Ya, betul Fakri Ikram. Okey, Fakri Ikram ni yang ni untuk stokis di negeri Perak pada bahagian Ipoh. InsyaAllah Tuan Fakri pun boleh berkongsi pengalaman di mana kalau kita tengok Tuan Fakri pun dah berjaya berjaya berhentikan ketum dah beratus ribu orang dah. Kita kata Alhamdulillah dengan izin Allah. Tuan Fakri Ikram daripada Ipoh. Okey. Assalamualaikum Muhammad Ottoman. Buat siang ramai orang rupanya tu. Tuan-tuan, terima kasih kerana sudi menonton saya punya live di atas jasa baik. Saya doakan tuan-tuan semua ni dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan usia, insya-Allah. Minta jasa baik tuan-tuan share sana. Okey. Tuan, jus ni boleh bagi buang air besar kah? InsyaAllah. Yang tu Muhammad Firdaus. Yang tu yang paling penting. Sebab apa? Pertama, dia akan melawaskan kita untuk nak buang air besar. Yang tu betul. Sebab apa? Bila kata orang yang minum ketum, melebihi daripada 3, kalau kita minum, dah lama dah minum ketum, selalunya kebanyakan dia, orang ni, bukan kita kata, untuk nak buang air besar kadang-kadang 2 hari, 3 hari, baru dia buang air besar. Okay? Sebab apa tau? Sebab dia jadi macam susah. Dia jadi susah untuk nak buang air besar. Yang tu yang kita takut. InsyaAllah dengan jus Haromain ni, bila kita amalkan, selalu customer saya hari kedua dia akan berak. Dia akan buang air besar. Okey, bila dia buang air besar, sebab tu kita kata, kita tengok hari kedua, hari tiga tu, dia boleh tengok, dia boleh nampak keluarnya getah ketum tu. Dia melawaskan untuk kita dari segi untuk buang air kecil, dari segi untuk buang air besar. InsyaAllah dia melawaskan sebab dia merawat dalaman. Sebab tu customer saya, sebab tu yang kita kata bila kita sebenarnya bahaya tuan-tuan. Bila kita minum ketum, memang kebanyakan saya kata 80% orang yang minum ketum ni, dia untuk nak buang air besar dia jadi susah. 2 hari, 3 hari, kadang-kadang terpaksa ambil ubat, satu ubat yang klinik, dia punya ubat warna hitam tu. Ubat hitam tu kalau makan baru boleh berak. Tetapi bila kita perlukah kita nak amalkan hari-hari benda tu? Bila kita nak ni, kita nak makan ubat. Bila ni kita sebenarnya kalau kita paksa untuk kita nak berak tu, yang tu bahaya balik. Biar dia rasa nak buang air besar tu, biar sendiri rasa. Sendiri rasa dengan kita nak buang tu, yang tu baru terbaik. Dan untuk air besar ni sebaik-baiknya, bayangkanlah kita makan sehari 3 kali, pagi sekali, tengah hari sekali, malam sekali, benda tu duduk dalam perut kita, dia punya lama-lama, seelok-eloknya sehari sekali, hari-hari kita, kalau kita boleh buang air besar hari-hari, bermaksud itu usus kita okey. Tetapi kalau kita buang air besar 3 hari sekali, tuan-tuan tengok bila kata kita buang 3 hari sekali buang air besar, tuan-tuan tengok najis tuan-tuan tu, bila kata jatuh dalam kita punya kong tu, ataupun kita punya kong jamban tu lah, kita kata najis kita tenggelam. Kalau najis kita tenggelam, bermaksud usus kita ada masalah. Dia sebenarnya najis tu, kalau kita tuan-tuan tengok bila kita buang air besar, najis tu kalau duduk di atas, sembang ni lah sajalah untuk info. Kita kata bila duduk di permukaan air, dia mesti kena timbul. Timbul bermaksud zat dia kita badan dah ambil, lepas tu dia cuma tinggal hampas saja. Hampaslah yang kita buang, najis kita sebenarnya dia mesti kena timbul. Tapi kalau najis kita tu dia tenggelam, bermaksud usus kita ada masalah.
Selalunya kalau 2 hari 3 hari baru minum, dia akan jadi macam tu. Kalau boleh hari-hari kalau kita buang air besar ni, kita tengok bukanlah tapi tak elok kita nak tengok, tapi sekadar untuk kita nak tahu diri kita ni macam mana, kita boleh tengok daripada najis kita tu. Sebab tu insya-Allah dengan izin Allah, kita kata sebab apa? Bila kata 2-3 hari baru kita buang air besar lah, yang tu yang sangat kita takut. Sebab apa? Najis kita duduk di dalam usus kita. Usus kita di dalam perut kita, dia ada berlengkap, berkona-kona. Okey, bila kata berlengkap, berkona-kona najis kita tu, okey, paling kita takut bila bahagian kona tu. Bila najis tu duduk dia bahagian situ lama 2 hari, 3 hari, okey, di dinding-dinding najis tu boleh menyebabkan ada kuman yang akan boleh duduk di bahagian tu, dan paling kita takut boleh menyebabkan berlakunya kanser usus. Bayangkanlah 3 hari punya bau dia duduk kat situ kan. Kita kata 3 hari, dia bila kata duduk kat situ, bila itulah yang kita takut boleh menyebabkan berlakunya kanser usus. Okey. Kita tengok, kita baca balik komen tadi. Tadi ada satu, okey, dah 10 tahun minum, berapa botol saya perlu? Okey. Nur Azlan, sekiranya kalau kawan ke siapa ke, saudara ke yang minum 10 tahun. Okey, 10 tahun kita sarankanlah selalunya maksimum dah takat 3 set saja. Tetapi tuan-tuan jangan risau. Kalau kata 10 tahun minum, okey, selalunya kita kata sarankan ambil 2. Tetapi kalau tuan rasa macam tak mampu lah, okey, tak apa, kita kata ambil 1. Jadi ambil 1, dan 10 tahun tu kita nak tahu sehari sekarang, waktu sekarang ni dah dia minum 10 tahun, sekarang ni dia minum sehari berapa bungkus. Yang tu kita nak tahu. Kalau kata minum sehari baru sebungkus, sehari baru 2 bungkus, insya-Allah kita kata 1 set, kita cuba dulu 1 set. Di mana customer saya kalau kata 1 bila minum sebungkus, dia kadang-kadang dia nak berhenti, tetapi tak boleh, dia tahan dengan sakit, dia minum juga. Dia minum tak tahu bila, pagi sikit ataupun setengah bungkus, ataupun sikit, lepas tu tengah hari sikit, malam sikit. Tapi dia bajetkan untuk habis bungkus. Tetapi nak berhenti tak boleh juga. InsyaAllah kalau kata yang minum sebungkus itu, insyaAllah kita akan cuba 1 set. Dan kalau diizinkan Allah, insyaAllah 10 tahun kalau minum sebungkus 1 set pun, insyaAllah boleh berjaya. Jangan takut. Tetapi kalau kata tuan ada modal, tuan ambil 2 set, tak rugi. Sebab apa saya kata tak rugi? Okey, kalau kita minum katalah 10 tahun kita minum, sehari kita minum berapa? Kalau kita darab dengan sebulan berapa? Kalau kita ambil 2 set, kita tengok dari segi macam mana tau. Okey, kalau kata dari segi pengurangan, dan kalau kata dari 1 set pun dah boleh berhenti, insya-Allah lagi 1 set untuk kita nak amalkan diri kita, sebab dia herba tuan-tuan. Dia herba, mana kata customer saya yang dah berhenti sekarang ni pun banyak, alhamdulillah. Masih lagi dia amalkan minum jus ni, tiap-tiap bulan dia ambil 1. Sebab apa tahu? Dia boleh nampak kesan dia. Kesan apa? Dari segi badan tu dia jadi sedap, badan dia jadi ringan. Jadi dia amalkan tiap-tiap bulan. Dulu kalau ketum pun boleh minum habis sampai 4-500. Yang ni 130, apalah sangat. Dulu habis 4-500 untuk perut kita, untuk benda yang tak elok untuk diri kita. Tapi ini untuk benda yang elok untuk diri kita. InsyaAllah tak ada masalah. Sebab apa? Dia herba 40 dia akan merawat dari segi tu. Dia akan merawat dari segi kencing manis, dia akan merawat dari segi darah tinggi, dia akan merawat dari segi melawaskan untuk buang air kecil, dia akan melawaskan untuk kita buang air besar, dia akan melawaskan kita punya kebas-kebas kaki. Dia bermacam-macam khasiat dan bermacam-macam kegunaan. InsyaAllah. Tetapi kalau kata tuan nak cuba 1 set pun, bukan kita nak paksa untuk nak ambil 2. Ambil dulu 1. Ambil selalu, kita tengok dulu perkembangan macam mana. Dan matlamat kita apa dia? Matlamat kita untuk nak berjaya, untuk nak berhentikan customer daripada menagihnya ketum. Dan customer saya tanya macam mana tuan dah berhenti. Alhamdulillah. Okey, matlamat kita untuk tuan dah berhenti ketum, dah berjaya. Alhamdulillah. Okey, untuk set yang kedua itu terpulang pada tuan. Kita tak pasal kalau tuan nak ambil pun tak apa, tuan tak mau ambil pun tak apa. Itu untuk diri tuan, saya kata. Itulah cerita dia sedikit. Okey, kita tengok lagi kok ada komen apa kah? Okey, Assalamualaikum. Membuang getah-getah ketum. Ya, Muhammad Fakri, betul. Fakri. Okey, membuang getah ketum dari badan kita dengan jus hormon penawar ketagih ketum. Ya, sebab apa tahu? Yang ni, dengan izin Allah, jus ni lah, dia akan keluarkan getah dapat di buah pinggang kita, yang terdapat di saluran-saluran najis kita.
Sebab tu bila kata bila kita minum jus ni, kita minum sehari 3 kali, okey, dia akan menegakkan yang paling penting apa dia? Kena minum air mineral. Air mesti kena air mineral. Okey, kalau tuan-tuan nak tahu, kalau kata air Kowe ke, air tapis lah, kita kata air tapis ke, air drinking, yang tu tak berkesan. Sebab apa tak berkesan? Sebab dia tak ada dah mineral. Sekarang kita nak dia punya mineral. Mineral itulah yang membantu untuk keluarkan getah ketum dan merawat dalaman. InsyaAllah. Okey. Syahriza Jamil, berapa sebetul kalau minum ni boleh hilang ke bisa-bisa kalau Z minum ketum? Assalamualaikum Syahriza Jasmine. Minta maaf lah agak terlambat sikit saya tengok komen. Okey. Untuk satu set, kita bagi tahu terus. Untuk satu set dia punya harga dah ada di kotak tu. Dia ada di kotak tu, dia punya harga RM130. Okey, RM130. Okey, untuk di kotak tu RM139. Tetapi kita potong RM9. Kita potong RM9. Okey, jadi harga dia RM130. Okey, RM130 itu dah termasuk dengan pos. Okey, berapa betul? Okey, kalau ni boleh hilang ke bisa-bisa badan kalau Z minum ketum. Okey, insya-Allah tuan-tuan, bila kata macam kata ambil daripada jus kami, kita akan guide. Okey, kita akan guide daripada Syahriza punya. Okey, saya baru semalam saja dapat customer yang 20 tahun minum. 20 tahun minum. Semalam dia dah hari pertama, hari ni hari kedua. Semalam hari pertama minum jus pun dia tak minum dah ketum. Kita tengok selalu hari kedua. Jadi kita tengok macam mana. Tapi tadi dia minum pagi tadi pukul 10 dia muntah. Bila dia muntah, sebenarnya muntah tu tak ada masalah. Sebab apa saya dah bagi tahu yang terdapat dalam badan kita yang lama berkurun ada dalam badan kita, dia akan keluar daripada melalui 4 benda. Yang pertama semasa kita buang air kecil, yang kedua semasa kita buang air besar, yang ketiga semasa kita peluh, ataupun yang keempat dia melalui muntah. Yang tu tak ada masalah. InsyaAllah kalau kata Syahriza Jasmine, insyaAllah kalau nak cuba ke untuk adik-adik ke untuk siapa ke, PM kita. PM kita di talian saya 0125486303. Saya lupa nak pin nombor tu. Saya pin nombor. Tu nampak penawar jus Harumai. Okey, untuk keterangan lanjut terdapat nombor telefon saya di situ 0125486303 ataupun 0174201149. InsyaAllah PM dulu saya. Kalau tak mau beli pun tak apa lagi, telefon saya. Saya pun boleh telefon, kita bagi penerangan dulu. Penerangan kita cerita dulu. Sebanyak customer saya, tuan, biar kita telefon, saya bagi penerangan dulu. Kadang-kadang yalah mungkin kadang kita kata tak ada modal lagi ke. Tak apa. Kalau bagi saya suka bagi penerangan dulu. Saya telefon, saya bagi penerangan. Okey, bila tuan dah betul-betul dah bersedia, untuk nak berhenti, tuan pun dah ada orang kata dah ada modal sikit. Okey, insya-Allah kita PM kita akan waktu tu baru kita bertindak untuk berhenti. Insya-Allah. Okey, assalamualaikum kepada semua yang menonton saya punya live ni. Kotlah saya tak perasan kan. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton saya punya live. Dan juga saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya kerana kita masih berada di dalam bulan raya lagi. Okey, assalamualaikum Syahrul Ali. Kita tengok balik. Assalamualaikum. Zohurin, terima kasih menonton saya punya live. Boleh saya tahu tak berapa sekotak jus? Okey, boleh. Minta maaf. Okey, untuk jus ni dia punya harga 100 untuk satu set. Okey, satu set 130. Kalau tuan duduk di penghantaran tuan boleh pilih tuan nak apa. Tuan nak laju, kita penghantaran percuma. Ya, Jad. Terima kasih. I love you too. Jad. Terima kasih, Jad. Okey. Assalamualaikum. Siapa dah? Rosha. Assalamualaikum, Syah. Apa khabar, Syah? Wallah. Sihat ke, Syah? Okey, terima kasih, Syah. Raya kat mana, Syah? Seberang lah.
Syah duduk seberang kot. Seberang ke Sungai Petani? Terima kasih. Saat kita tengok live with Ramzi G. Oh. Boleh ya? Oh, sambil live boleh buat live oh. Boleh call oh. Oh, okey. Nanti kita try. Tuan, selain dari ketum, boleh ke jus ni hilangkan lenguh-lenguh? Oh, terima kasih Zul Hari. Okey, Assalamualaikum Zuhairi Mat. Wan Mat, terima kasih menonton saya punya live. Assalamualaikum Ramzi G. Bring the on camera. Yang tu apa? Assalamualaikum Muhammad Izzat. Terima kasih banyak bagi love kat saya. Itu kepada semua yang saya tak perasan tu, kadang-kadang dia tunjuk siapa yang tengok, kadang-kadang dia tak tunjuk. Kalau yang tak tunjuk tu, saya mengucapkan Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak tuan menonton saya punya live ni. Minta jasa sabit tuan-tuan, minta tolong share. Lepas semoga tuan-tuan dimurahkan rezeki dan dipanjangkan. Okey, Muhammad Fido Jalawi. Okey tuan, selain dari ketum ni, bolehkah jus ni hilangkan sebabkan keletihan atau InsyaAllah. Di mana? Okey. Customer saya, satu kok ni, dia ambil, dia cuba. Dia ni. Tetapi dia ada sakit-sakit lenguh. Kebas kaki. Satu kok ni dia cuba yang pertama dari segi kesan yang selepas habis dia minum, dia amalkan satu set tu, yang pertama dia tengok dari segi sebelum ni kalau kata dia kencing dia rasa macam berbuih punya banyak, macam buih sabun tu. Oh, macam buih sabun dia kencing. Dia bukan minum ketum, tetapi tu kita kata untuk jus ni dia bermacam-macam khasiat. Kan? Jadi yang pertama masa dia kencing tu, dia tengok buih tu punya banyak. Kan? Bila dia amalkan satu set, kesan yang pertama yang kita tengok dari segi semasa dia buang air kecil tu, buih tu dah jadi kurang. Sebab tu kalau kita tengok, kalau kita kencing, okey, kalau semasa kita buang air kecil, kalau kita tengok pada air kecil, buih air kecil kita tu, dia jadi macam berbuih-buih. Okey, kalau kata buih tu dia jadi lambat pecah. Tuan-tuan tengok buih banyak, lepas tu dia lambat pecah. Yang tu tanda, bukan apa, dia ada memberi tanda buah pinggang kita tu tak apa nak cantik lah. Kita tak ngobak kata buah pinggang. Problem buah pinggang kita tu tak apa nak main cantik dah. Sebab apa tahu? Sebab berlaku macam tu, sebab buah pinggang kita tu dia tapis apa yang buah pinggang ni yang tu lah. Dia supaya macam mana filter. Dia menapis apa yang kita makan, dia menapis apa yang kita minum. Jadi bila kata dia menapis semua tu, bila terlalu banyak ada benda yang ditapis, sebab tu kalau kita makan, bila kata jus ni, dia akan cuci buah pinggang kita. Dia akan cuci buah pinggang kita, dia akan keluarkan, kalau kata bukan kata ketum, apa benda-benda yang toksik, okey, yang terdapat di buah pinggang kita, insya-Allah jus ni akan keluarkan, dia akan cucikan. Sebab tu kita galakkan apa dia? Kita kena galakkan minum air mineral. Assalamualaikum Kak Hidayah. Tu dah Kak Hidayah pun ada. Assalamualaikum cintaku Izara. Terima kasih. Dinda Kak Hidayah ada kat sini. Yang ni di antara testimoni saya Kak Hidayah ni lah. Okey, yang pertama, yang kedua masa Kak Hidayah ni guna, kebetulan Kak no, saya pun cerita pasal Kak ni. Terima kasihlah Kak masuk live saya punya live. Okey, yang kedua Kak Hidayah dia set yang kedua, dia amalkan yang apa dia dari segi yang nampak, dari segi yang dia tak sangka-sangka. Sebelum dia Kak Hidayah ni sembahyang, duduk di atas bangku selama 7 tahun. Alhamdulillah dengan izin Allah 2 set. Okey, selepas habis 2 set, Kak Hidayah pun terkejut. Sebab apa terkejut? Sebab sembahyang tak guna bangku dah. Boleh dah sembahyang. Masuk dia kata sembahyang tak memerlukan bantuan bangku, boleh sembahyang sendiri dah. Betul tak Kak noh? Alhamdulillah Kak. Dengan izin Allah, insya-Allah kita kata jus ni kita boleh amalkan, dia boleh merawat. Okey, tambah itulah kalau tuan-tuan, kalau kata ada macam mak ke, ada mak kita ke, ayah kita ke, yang suka kebas kaki ke, yang suka bukan apa, bukan kadang-kadang orang tua-tua ni bila dia jadi kebas, dia berjalan kasut pun dia tak sedar, dia tinggal tak mana, tengok mana kasut ayah, tengok kasut tak tahu pergi mana. Dia sebab apa tahu dia jadi macam tu? Sebab kaki dah jadi kebas. Insya-Allah tuan-tuan boleh cuba dengan jus harumai ni.
Sebab dia 44 herba di antara herba-herba yang terbaik. Jadi herba-herba yang terbaik, tuan-tuan boleh amalkan bagi dekat mak tuan ataupun ibu kita ataupun ayah kita. Apalah salah sikit, tahu sikit modal untuk mak ayah kita. Cuba jus aromai ni. InsyaAllah amalkan, tapi untuk yang jenis kita kata kebal-kebal kaki, darah tinggi kecil mana, kita tak perlu ambil 3 kali. Kita selalu sarankan 2 kali cukup. Sebab penyakit ni dia macam ketum ni sebab kita nak cepat. Untuk penyakit ni kita nak buat dia macam relax. Dia tak boleh terkejut. Bila kata kita amalkan sehari pagi sekali, tengah hari sekali, dan minyak tu kita boleh minum sehari pagi saja sekali, tak perlu dah malam. Dan yang paling penting, minyak tu dia boleh sapu di bahagian lengan kebal-kebal tu. InsyaAllah dengan izin Allah boleh. Di mana customer daripada untuk ni pun kita pernah buat kepada customer stroke, sapu minyak tu alhamdulillah dengan izin Allah boleh bergerak sedikit. Tu yang kita kata, apa pun kita nampak dengan izin Allah lah. Okey. Betulkah setengah pendapat kata ketum ni boleh hilang penyakit? Kenapa dia boleh jadi racun pula? Okey, assalamualaikum. Okey, Pak tuan memang betul. Dan kita tak pernah tahu ketum ni dia adalah satu herba. Okey, sama juga macam jus saya ni pun dia pun herba. Ketum pun herba. Tetapi herba yang kita masukkan adalah kita kena amalkan dalam sukatan minum kita. Dia akan minum kalau kita nak minum ketum. Kita tak boleh dah. Sekarang ini yang jadi racun tu sebab kalau kata ubat-ubat hospital pun, kalau kita ambil melebihi dos, apa akan jadi pada diri kita? Sama juga dengan ni pun. Bila kata contoh ubat batuk, kita ambil melebihi dos, kepala jadi sedap, hari-hari mau. Sama juga dengan ketum, kalau kita ambil selalu, kita amalkan melebihi had. Okey, contohnya orang tua-tua dulu kita tak nak, mereka pun dulu memang yang ambil ketum, tapi cara pengambilan tepat yang macam mana saya masukkan. Okey, kalau kata untuk orang dulu-dulu, depa ambil daun, depa ambil di antara daun, rebus daun tu. Bila kata rebus pun, cara masa nak proses dia pun, dia bukan kata masuk semua tu. Dia cuma ambil daun dia saja. Batang-batang yang terdapat di daun-daun tu, batang-batang tu dibuang. Sebab apa? Di dalam batang-batang itulah yang terdapatnya getah ketum. Yang getah ketum boleh menyebabkan kita rasa sakit, kita rasa ketagih. Itulah getah-getah dia. Jadi getah tu dia buang. Dan ambil cara masakan pun, cara buat dia pun, dia ikut aturan. Aturan seperti mana, ambil dia antara 3 helai, 5 helai, depa rebus. Rebus pun macam mana cara rebusan dia. Rebusan dia biar air yang mendidih dulu. Selepas itu baru dia masukkan daun ketum yang setelah dibuang batang-batang. Tak kiralah batang merah ke, batang putih ke. Okey, di antara paling sedap kalau kita tengok batang merah lah. Okey, yang tu pun dia, apa pun di batang itulah yang terdapatnya getah ketum. Jadi kalau kita buang getah tu, kita ambil daun saja, kita rebus. InsyaAllah, kita kata, bila kita ambil daun tu, kita rebus, lepas tu kita minum air dia dan bagi pun setengah gelas saja. Bila ikut minum pun bukan hari-hari, 2 hari sekali, kadang 3 hari sekali, tak hari-hari. Jadi benda tu kalau kita amalkan berlarutan, bukan kata melebihi dos ni, bukan kata ketum. Kalau kita ambil tongkat ali pun, kalau kata pun lari tuan-tuan, dia ketagih tongkat ali pula. Sama juga dengan ketum, bila kita ambil melebihi had yang ditetapkan, melebihi dos, nasi 3 kali sehari, tapi minum ketum 4 hari sekali, dia akan jadi, bila berhari-hari, dia akan perlukan macam tu, yang menyebabkan dia akan, setelah kita pun melebihi lah, kita kata melebihi yang ditetapkan, memang kita akan jadi racun benda tu. Sebab tu kalau ketum ni, kalau kita nak minum sekali sekala, pada seminggu sekali, kalau kita minum pun sikit lah, dalam sukatan yang sikit, kita minum
Tetapi kalau paling cantik sekali, kita ambil, kita masak sendiri. Sendiri pun kita setengah gelas ke, beda untuk setengah gelas, cukup. 2-3 hari sekali, tak ada masalah. Tetapi kalau kita minum hari-hari, dia akan jadi masalah pada badan kita. Di antaranya, hari-hari kita mau. Itulah yang saya maksudkan tadi. Kalau kata untuk daun ketum, bila kita amalkan selalu, kita ambil selalu. Bila kita minum terlebih selalu, dia akan jadi racun selalu-lalu. Okey. Jadi di situ kalau kita tengok, insyaAllah, jam pukul berapa jam? 4 apa? Tadi start pukul apa? Mana ada adik jam? Okey, jadi situlah kalau kita tengok, insyaAllah, tuan, kalau perempuan, saudara-saudara, yang ada kenalan, yang ada adik, yang ada kawan-kawan lah, yang ada saudara-saudara lah, yang minum ketum. Pak Kumadir, terima kasih menonton live. Raya, maaf Zahir dan Batin. Okey, jadi insyaAllah sekiranya siapa-siapa sajalah yang betul-betul dah tak tahu dah ketum, insyaAllah boleh PM kita di talian 012-548-6303 ataupun 017-420-1149. InsyaAllah kalau kata di dalam Pulau Pinang ni, di mana saja, insyaAllah tuan-tuan bagi tahu saya, kita boleh buat COD. Selalunya boleh tak jumpa kat Teluk Kumbang ke, apa pun, sebab apa, sekala boleh, bila kita jumpa kita akan insyaAllah kita customer kita kalau di pulau ni semua pun insyaAllah lah di bahagian Teluk Kumbang ke, bayang lepas ke, balik pulau ke, Batu Mau ke, Pematang Damalut ke, kalau kata di Jelutong ke, di Bayang Baru ke, insyaAllah di Sungai Pinang ke, insyaAllah kita boleh jumpa. Kita boleh bagi penerangan, insyaAllah. Di mana kalau tuan-tuan jangan risau, insyaAllah benda ni boleh ketum ni. Bayangkanlah orang yang isap fluid, orang yang isap air, macam mana dia nak berhenti, dia minum ketum tiba ada setengah ketum ni, tak usah ceritalah macam mana. Risau benda tu, tuan-tuan tak terlambat lagi. Okey, tuan-tuan ada jalan penyelesaiannya. Macam mana jalan penyelesaiannya? Tuan-tuan boleh PM saya. InsyaAllah saya akan selesaikan masalah tuan. Jangan takutlah, jangan takut benda ni. Kita boleh, bukan apa pun dengan izin Allah. Okay. Untuk nak buat tu, insyaAllah. Jangan risaulah. Kalau kata 4 tahun ke 5 tahun, kadang-kadang dia fikir apa tau. Bila kita minum ketum ni, nak pergi mana-mana pun jadi rosak, nak pergi mana-mana pun jadi rasa duk fikir macam mana duk fikir. Mana-mana mesti kena fikir air ketum dulu. Mesti kena fikir air ketum dulu. Tapi tuan-tuan jangan risau, benda tu semua kita boleh buang. Kita boleh buang. Tuan-tuan jangan risau. PM saja kita di talian 5486330 kita untuk satu. InsyaAllah selama 4 tahun cukup dah. Tapi pengambilan juga. Kadang-kadang kalau 2 tahun minum, tetapi minum sehari sampai 8 bungkus. Yang tu sebab tu dah banyak di buah pinggang kita. Bayangkan hari-hari minum 7 bungkus tuan-tuan. Bermasuk hari-hari 10 hari 70 bungkus, sebulan 210 bungkus. Getah dia tu. Silat-silat boleh buat keluar getah tu, boleh buat bola. Dia melompat getah ketum tu. Yang tu kemungkinan proses dia memerlukan 2 set. Sebab apa tahu kita nak keluar betul-betul getah tu. Yang penting getah tu yang kita nak keluar tu. Bila kata getah tu dah keluar daripada usus buah pinggang kita, dia akan memberi selalunya. Customer kita kata, ada customer saya bertanya, macam mana kalau nanti minum jus ni, okey dah ketum dah berhenti, adakah akan ketagih pada jus? Dia tak ada langsung bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimikal tak ada. Dia hanya
Okey, jadi insya-Allah kita kata dia tak akan ketagih untuk jus ni. Bila kata tuan berhenti dah ketum, boleh berhenti terus. Bila kata berhenti dah ketum, boleh tuan-tuan boleh berhenti terus untuk jus. Insya-Allah tak ada masalah. Insya-Allah tak ada masya-Allah. Jam ke apa jam? Jam satu. Kat poket sekolah. Okey, minta maaf tuan-tuan. Okey, itulah saya pun dah bersiap dah sedia untuk nak bekerja di malam hari. InsyaAllah apa-apa pun tuan-tuan boleh PM lah saya. InsyaAllah kita akan bantu. Niat kita adalah untuk membantu tuan-tuan bebas daripada ketum insyaAllah dengan izin Allah. Okey, dengan ini saya ingat saya berhenti dulu setakat ni. InsyaAllah jika diizinkan Allah, bolehlah lagi saya buat live lagi. Di kesempatan ini saya ingin memohon kemaafan. Okey, sekiranya ada percakapan saya yang boleh menyebabkan tuan-tuan terasa ke apa dah. Niat saya bukan kata nak mempersendakan siapa, tak ada. Niat saya hanyalah untuk ingin membantu tuan-tuan bebas daripada ketum. InsyaAllah itu saja niat saya. Tetapi sekiranya percakapan saya daripada mulut saya ni ada yang menyebabkan terasa, saya minta maaf kat tuan-tuan. Saya minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki kalau ada salah lah daripada percakapan saya. InsyaAllah niat saya hanya untuk membantu sahaja. Okey, dan di kesempatan kita kata masih lagi kita di bulan raya, okey, di bulan Syawal. Okey, insya-Allah yang mana nak buat puasa 6 tu masih berkesempatan lagi. Okey, tetap yang mana tuan insya-Allah boleh. Okey, di mana customer saya yang dah berjaya saya ucapkan tahniah. Di mana customer saya ucapkan kalau ada salah silap saya mohon maaf dan minta halai semualah. Dan juga di mana di hari yang baik ni, kawan kata bulan yang baik ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Muhammad Firdaus Jalawi, terima kasih kerana support. Banyak itulah support saya punya live ni, banyak kan tanya soalan. InsyaAllah soalan-soalan bukan kata Muhammad Firdaus saja, kepada siapa-siapa bila pun live, bila saya buat, bila ingin bertanyakan soalan, insyaAllah yang mana saya boleh jawab, kita akan jawab terus. InsyaAllah. Okey nah, di kesempatan ni saya mengucapkan okey, sekali lagi selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Baik, assalamualaikum. Saya berhenti dululah setakat ini. InsyaAllah jika diizinkan kita sambung lagi nah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Bye. Assalamualaikum.